Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama aku Asri. Korang boleh panggil aku Wak Asri. Dan ini adalah channel Wak Vapes. Aku akan kongsikan pelbagai info, pelbagai pengalaman, tutorial, review dan sebagainya yang berkenaan dengan dunia vaping. Okey, apa yang aku nak kongsikan hari ini adalah aku nak ajak kita sama-sama para vapers sekalian di seantero dunia, baik di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana negara saja dalam dunia ni, uh, kita sama-sama berfikir jom borak. Segmen jom borak kali ni aku nak share kat korang apa yang apa yang aku fikirkan dan pendapat aku berkenaan dengan dunia vaping pada hari ini. Jadi di depan sekarang ni di depan aku ada beberapa device, iaitu ni adalah .aio V2, ni adalah Pulse AIO, manakala ini adalah Pulse 2 Squang dan ini adalah Biadab Pro. So masing-masing ni ada nama dan istilah yang tersendiri lah. Macam kalau kita tengok yang dua ni yang dua ni kita panggil dia, konsep dia sebagai AIO, iaitu .aio V2 dan juga Pulse AIO. Ada banyak lagi device yang dalam kategori AIO ni. Walau bagaimanapun, dunia AIO ni senang kata pada hari ini didominasi dan banyak device yang menggunakan sistem boro, iaitu sistem tank dia. Tank ni yang menggunakan format boro tank. Asalnya boro tank ni dikeluarkan mula-mula oleh syarikat yang dinamakan Billet Box USA, dan produk yang sampai sekarang masih wujud yang asal adalah Billet Box yang original. Dia yang mula-mula memperkenalkan, dia masih lagi king dalam dunia boro ni, iaitu Billet Box. Jadi Billet Box ni sekarang ni dah menarik perhatian ramai manufacturer. Banyak syarikat-syarikat yang dah mula mengeluarkan produk-produk yang boleh memuatkan Billet Box punya tank ni. Tak kisahlah sama ada produk tu dalam bentuk mod, dalam bentuk boro tank, dalam bentuk bridges ataupun RBA dia, drip tip, integrated drip tip, battery wrap, panels dan macam-macam lagi dalam dunia boro ni. Dan device pun ada banyak dalam dunia boro ni. So satu lagi jenisnya adalah AIO yang dia namakan ataupun kita namakan sebagai dot format .aio ni yang mula-mula dikeluarkan oleh penama syarikat .mod dengan device .aio V1. Sekarang dah .aio V2, serta ada satu lagi syarikat yang mengeluarkan produk yang kompatibel dengan tank dia ni, iaitu tank.aio ni, tank.aio ni, iaitu syarikat tu nama dia Vpon, dan produk dia Taita AIO serta Taita RBA. Ini pun orang kata untuk format .aio ni pun sudah mula menarik ramai pihak untuk mengeluarkan pelbagai drip tip, body, panel, tank ataupun .rba, inner, battery wrap, button, button luar, button dalam, macam-macam lagi. Dia orang boleh customizekan peranti .aio dia orang. Dan akan datang juga ada syarikat-syarikat yang akan mengeluarkan device yang support tank.aio ni, seperti contohnya Skunkworks D01M dan juga Hasar dengan produk .xr dia orang. Tak tahu bila akan berada di dalam pasaran, mungkin bulan 8, bulan 9 tahun 2022 ni. Okay, ini adalah sebahagian kata introduksi pasal AIO, dunia AIO pada hari ini ya. Okey, pada masa yang sama ada juga satu kategori lagi yang kita panggil Squang. Squang ni device dia kena ada RDA ataupun RSA, yang mana liquid akan dimasukkan di dalam botol ni, botol Squang ni, dan bila dipicit liquid tu akan naik dan akan memberikan pembakaran lah. Senang tak payah nak drip liquid kan dekat Squang ni, sebab liquid akan naik dari bawah ke atas dan mengenai coil serta mengenai kapas.
Okay, ini kategori squawk. Ada satu lagi kategori yang kita panggil SBS ataupun side by side. SBS ataupun side by side ni memang dia boleh menempatkan terutamanya ataupun dia didesain, dicipta untuk menempatkan apa yang kita panggil sebagai RTA. RTA ni adalah sejenis atomizer. Nak buka ni. Ketatlah pula. Sejenis atomizer, rebuildable tank atomizer. Macam dalam ni adalah Bishop punya MTL RTA yang dikeluarkan oleh Ambition Mods. Dan ini adalah kita panggil side by side mods. Kenapa side by side mod? Kerana side by side, maknanya sebelah-sebelah. RTA di sebelah dan bateri di sebelah. Serta RTA ni menonjol lah, kan? Macam ni. Dia bukannya jenis yang RTA ni diletakkan di atas. Ada banyak mod yang dia bentuk macam ni. Ini RTA di atas dan bateri dia di bawah. Yang ni RTA di atas, RTA di sebelah dan bateri di sebelah. Ini yang kita panggil sebagai side by side. So side by side mode ni bateri berada di sebelah dan dia punya atomizer dia berada di sebelah, dan bila kita buka tak kisahlah, kita boleh letakkan pelbagai jenis atomizer yang sama ada jenis yang RTA macam ni, ataupun kita boleh juga letakkan RDTA macam ni, kan? Ni tanda RDTA. Ataupun kita kalau nak letakkan apa nama RDTA yang tinggi sikit pun boleh. Macam ni, kalau kita nak letakkan ni adalah Ripley RDTA. Jadi SBS mod ni dia sesuai untuk jenis-jenis yang ini. Jenis-jenis yang RTA ataupun jenis yang RDTA. Sama ada MTL macam ni adalah Bishop untuk MTL. Kalau nak yang layan RTA yang DL ni, ni ada Nitrous RTA. So ini adalah kategori-kategori antara kategori-kategori mod dan juga peralatan-peralatan yang ada di dalam pasaran yang kita boleh gunakan untuk kita punya vaping. Okay, macam ni sekarang ni Nitrous RTA berada dipasang pada SBS mod, iaitu B-Adapt Pro. Okay, apa yang aku nak perkatakan pada hari ini ialah kita ada pilihan ya guys. Kita ada pilihan untuk memilih apa saja device yang ada di depan mata kita pada hari ini untuk kita punya keperluan-keperluan mengewap ni. Tak kisahlah sama ada korang nak buat ataupun nak memiliki peralatan-peralatan pengewapan ni dalam bentuk disposable ataupun bentuk pot yang pen type pot ataupun bentuk yang square pot dan pelbagai lagi pot yang ada dalam pasaran. Juga bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis yang AIO macam aku ceritakan tadi, yang sama ada menggunakan boro ataupun AIO yang menggunakan tank yang .AIO, ataupun korang nak pilih untuk menggunakan squawk. Itu semua adalah pilihan-pilihan orang kata untuk kita menjalankan tugasan-tugasan pengewapan yang kita ingini dalam kehidupan seharian kita. Cuma yang aku nak share kat korang, pilihan tu ada banyak. Ramai yang terperangkap apabila pilihan tu banyak dan mereka terperangkap sebab tak tahu nak beli yang mana satu ataupun tersalah beli. Contoh, dia guna .AIO V2 tapi dia terbeli Bishop 3 untuk boro. Memang tak boleh masuk lah guys. Ataupun dia pakai Pulse AIO pada masa yang sama, lepas tu dia nampak ada orang promote cantik-cantik RBA Silo.RBA, dia beli nak pasang dekat Pulse AIO. Memang tak boleh. Jadi ilmu-ilmu begitu perlu kita cari guys.
Kita tak boleh sentiasa dengar je apa yang orang kedai cakap. Betul, orang kedai pun nak cari makan juga, nak cari rezeki juga. Tapi pada masa yang sama, kita kena menjadi pengguna yang bijak. Korang kena dapatkan info seperti korang kena join grup-grup yang ada di Facebook ataupun grup-grup yang ada di WhatsApp ataupun grup-grup yang ada di Telegram untuk sama-sama korang mendalami ilmu ni. Sebab kalau korang tak ada orang yang guide, terutamanya kepada newbies, tak kisahlah. Korang pasti akan sesat barat ni. Maksud aku, korang pasti akan tersalah beli, pakai tak sedap, guna tak reti, beli bateri salah, beli coil salah, beli liquid tak betul, cair sangat, beli liquid tak betul, pekat sangat, terbeli OCC lain tak boleh masuk. Dia macam-macam lagi masalah-masalah yang akan timbul sekiranya korang tidak memiliki panduan, tidak memiliki guidance. Dan satu lagi yang aku suka pesan kepada semua penonton-penonton dalam channel ni. Untuk aku lah, ni saja nak share. Kalau sekiranya aku nak gunakan dripper ataupun RDA, aku akan pilih menggunakan squong sebab dia memudahkan kerja lah. Isi tank ni, isi botol squong ni dengan liquid. Dah, tak payah nak bawa botol liquid pergi mana-mana, kejap-kejap nak titik, kejap-kejap nak titik. So kalau dia agak-agak rasa dry, ada rasa kering, tinggal picit je kan. Tinggal picit, liquid akan naik, membasahi kapas dan juga coil dan biarkan sekejap untuk dinikmati. Ini satu cara yang padaku memudahkan. Dan flavoring guys, flavoring memang tak ada lawan RDA lah. Bagilah apa-apa pun pada tekak aku buat masa sekarang ni, flavoring dan core dia layer by layer tu memang lebih jelas, lebih nikmat di atas RDA. Okay, untuk AIO pula, kau ada sekarang ni kalau nak pelaburan jangka masa panjang, kau ada pilihan sama ada .AIO ataupun jenis boro AIO. So .AIO ni device belum banyak lagi. Maksud aku syarikat belum banyak lagi model-model device yang dikeluarkan oleh syarikat selain .mod. Cuma ada satu je, iaitu Taita AIO je yang dari syarikat lain buat masa ni. Dan RBA dot pun belum banyak sangat lagi lah. .RBA boleh dikira dengan jari lah. Tak macam boro. Kalau boro banyak. Tapi ini tapi walaupun dalam boro ada banyak pilihan, sebenarnya dia mengkoyak rabakkan poket korang. Sebab terlalu banyak sangat panel yang cantik-cantik, terlalu banyak drip tip yang cun-cun, terlalu banyak RBA yang super-super. Ini masalahnya kalau terjerumus dalam lubang arnab boro ni. Dan dari segi penggunaan lah guys, aku sebenarnya secara peribadi, kalau tengok kalau untuk boro ni ada masalah lah. Macam bukan masalah, dia rumit sikit kerja dia. Contoh kau nak cuci tank ataupun kau nak tukar dari fruity kepada creamy, kau mula-mula sekali kena cabut drip tip. Kalau kau tak guna yang drip tip yang integrated lah, kau kena cabut drip tip. Lepas tu engkau kena cari tool ataupun duit 20 sen ke apa, kau kena buka dia punya 510 nut ni. Lepas tu kau kena keluarkan yang ni. Lepas tu kau kena keluarkan, kalau kau gunakan boro tank, bukan tank yang jenis boleh isi dengan mudah tu. Kalau kau guna boro tank ni, kau kena keluarkan tank dia ni. Dan kalau leaking kat belakang tu memang letih nak buat benda-benda tu, nak keluarkan. Lepas tu kau kena keluarkan RBA dia. Lepas tu, macam-macam kerja sebenarnya kalau pakai boro tank punya device ni. Benda yang sangat simple tapi jadi susah dan agak memerlukan langkah-langkah yang banyak kalau korang gunakan boro ni. Itu yang sebenarnya dari segi practicality dan kemudahan, .AIO punya konsep dan format dan sistem ni sebenarnya lebih mudah. Lebih senang sekali untuk diuruskan dan di-manage. Dia sangat, orang kata, lagi mudah. Contoh, kalau kau nak tukar RBA. Kalau kau nak tukar daripada satu tank ke satu tank. So sekarang ni tak payah nak buka-buka drip tip, nak buka 510 nut, tak payah. Kau just tarik je guys. Tarik, masukkan kau punya .RBA apa benda yang lain yang kau nak. Dan kalau nak pasang pun tolak je. As simple as that. So dia lebih user friendly dan lebih mudah untuk diuruskan kalau kau menggunakan .AIO punya format ni. Cuma kapasiti tank tu memang agak terhad lah. Macam
Kebanyakannya 2.7 ml ataupun 3.0 ml ataupun 2.5 ml ataupun 2.0 ml. Liquid tak boleh banyak masuk dekat tank .aio dan juga tank.rba yang ada dalam pasaran sekarang ni. Cuma ada satu je yang isi boleh letak banyak, 4.4 ml, iaitu silo.rba. Okay. Itu dia punya kelebihan kalau .aio punya format dan kekurangan kalau menggunakan format Boru. Walau bagaimanapun, satu pilihan lagi, gunakan SBS mode dan gunakan RTA. Yang ni management dia, pengurusan dia senang. Nak tukar tank kau pusing je. Contoh, kau pusing je habis-habisan. Lepas tu ambil tank lain ataupun RTA lain, pacakkan, pusingkan, isi liquid, dah jalan kan. Itu dari segi penukaran dan orang kata maintenance benda-benda ni. Dia tak ada benda-benda nak kena buka sana, nak kena buka sini. Oh, letih. Kalau memang untuk Boru, itulah satu benda yang meletihkan. Dan kalau macam SBS mode ni, dia compact Macam banyak model yang harga dia pun tak adalah macam harga kayangan dalam dunia Boru. Yang sedap-sedap pun banyak. Macam dalam market sekarang ni, kalau korang ada bajet, korang boleh ambil Bishop ni, Bishop MTL RTA, ataupun korang juga boleh ambil nak lagi flavoring lagi gila, RDTA, Ripley, juga dari Ambition Mods. Dua-dua ni adalah produk Ambition Mods yang aku sangat suka kerana flavoring yang diberikan bukan kaleng-kaleng. Dan orang kata ini adalah satu lagi pilihan kalau korang tak nak terjun ke dalam dunia AIO. Gunakan je mod. Tak kisahlah sama ada SBS mod ataupun mod yang bukan SBS, yang contohnya yang tegak kan, yang bateri kat dalam, RTA kat atas kan. Itu pun boleh. Dan bajet serta kos yang korang keluarkan tak akan, orang kata tak akan sama dengan bajet yang kos yang korang keluarkan untuk mendapatkan barang-barang dalam dunia AIO, iaitu .aio punya barang dan juga Boru punya barang. Lebih cost effective dan efficient, cost efficient yang untuk mod dan juga RTA, RDTA, RDA ni. Dan flavoring pun of course itu terpulang pada tekak masing-masing lah. Tapi pada aku RTA dan RDTA ni juga mempunyai flavoring profile yang tersendiri, yang juga banyak yang lebih boleh membongkar core flavor, teras-teras flavor yang tidak dapat dibongkar oleh tidak dapat dibongkar oleh .RBA dan juga Boru punya RBA. So guys, itu tadi sedikit perkongsian ringkas berkenaan dengan pilihan ataupun choices yang korang ada dalam market. Sama ada korang nak terjun dalam dunia lubang arnab, dalam dunia AIO, ataupun korang nak terjun dalam dunia mods, RTA, RDA, RDTA. Itu semua terpulang kepada orang kata tepuk poket, tanya bajet kan. Tapi sekadar berkongsi pengalaman dan bercerita, itulah dia. Semoga korang mendapat sedikit sebanyak info dan juga mendapat sedikit sebanyak orang kata panduan dalam channel ni dan juga dalam video yang aku kongsikan ini, supaya korang dapat membuat keputusan dengan lebih bijak dan supaya korang menjadi pengguna yang lebih prihatin, pengguna dan penguap yang lebih bijaksana dalam memilih apa yang sesuai untuk penguapan yang korang jalankan, yang korang sentiasa nikmati. Sebab setiap orang dia memiliki, orang kata, style penguapan, vaping style yang tersendiri. Sama ada korang nak MTL, korang nak RDL, korang nak RDTL, dan semua tu korang nak contohnya MTL, RDL dan juga DL. Dan semua tu tak boleh dapat hanya dengan satu device. Korang kena ada pelbagai device, tapi nak invest dalam pelbagai device tu of course akan memerlukan budget dan memerlukan masa.
dan memerlukan kesungguhan. Jadi, belilah dengan bijak. Pilihlah device-device dengan bijak, bukan sekadar ikut apa yang orang cakap, bukan sekadar hanya tengok handcheck dan terus nak beli. Jadilah pengguna yang bijak. Tak salah, tak rugi cari ilmu, cari info. Okay? So, itu saja guys yang aku kongsikan untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di dalam video-video yang akan datang. Wa Asri sini. Assalamualaikum.